Seperti biasa, kita ikuti satu segmen wawancara, iaitu berkenaan dengan Mereka Fashion tempatan. Dua orang narasumber yang kita bawakan pada pagi ini bersama kita pada pagi ini, iaitu bersama dengan Dayang Nur Sarlina binti Sakawi, merupakan seorang pengasas, dan diikuti di sebelah Nur Sarlina binti Sakawi, iaitu bersama dengan Dayang Azimah binti Muhammad Amin, juga merupakan seorang pengasas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi biasa kami di Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua narasumber yang sudi datang ke Rampai Pagi hari ini, menceriakan lagi suasana Rampai Pagi hari ini, Mahirah. Ya, betul sekali. Cukup teruja sebenarnya, Mahirah, apabila kami diberitahu tadi masa awal-awal datang ke studio melihat program hari ini, pengisian hari ini, Tani akan berbincang dengan dua orang mereka tempatan kita ni, anak tempatan negara Brunei Darussalam, untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi cerita mereka, pengalaman mereka, perjalanan kerjaya mereka sebagai seorang Mereka Fashion. Tempatan. Ya, jadi ini memang kita ingin war-warkan ataupun berigakan berkenaan dengan mereka ini. Jadi mungkin bermula daripada Dayang Nur Sarlina. Jadi mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita. Kongsikan latar belakang Nur Sarlina. Okey. Saya adalah pengasas di Signature Company, yang mana saya mula aktif dalam bidang ini, dalam bidang jahitan dari alam persekolahan lagi. So and then diteruskan dalam orang menceburi dalam perniagaan jahitan dari tahun 2004 dan mendaftar balesan jahitan dari pada tahun 2019. So sampai masa inilah still aktif untuk itu. So sama juga. Yes, dari saya Azimah binti Muhammad Amin, dari founder of Azimah Handcloth Company. Apa namanya? Bermula kami bisnes ini dari 2019 pulang tu. So dari sekolah menengah lagi lah. Kalau didengar daripada cerita daripada Dayang Nur Sarlina tadi, ianya sebenarnya berasaskan daripada titik tolaknya tu sebenarnya pada minat. Yes, kalau Azimah sendiri macam mana? Sama Adakah minat juga je yang pendorong utama? Mendorong terutama dari ahli keluarga, keluarga suami, rakan-rakan perjuangan juga. Kalau boleh tanyakan dari segi inspirasi barangkali, mungkin boleh dikongsikan siapa sebenarnya inspirasi, kalau boleh bermula pada Azimah? Inspirasi macam dari luar negeri, dari Malaysia, dari Indonesia, mereka fashion lah, dari Brunei juga, itu Lina Abdullah. Ya. Salah seorang mereka tempatan yang kami inspired macam orang, kami dapat macam mengikuti ia punya perjalanan bisnes satu, dan mereka fashion untuk anak-anak tempatan juga. So dari sana why not macam jadikan contoh untuk kami itu kan, untuk meneruskan lagi perjuangan kami dalam bidang jahitan. Siapa pemberi dorongan utama kalau untuk Nur Sarlina sendiri? Okey, kalau dari pada saya memang daripada ahli keluarga, teman-teman perjuangan lah. Nyorang kalau ada partner macam ada nyorang ada semangat. Nyorang kalau nyorang ada kawan-kawan apa tu macam nyorang memanglah kalau ahli keluarga macam dia tahu dalam bidang ini macam ada asas apa, and then kita ni ada kawan. So dari sana tadi kita dapat kongsi pengalaman apa tu kan, and then permasalahan dalam bidang seni jahitan. Ya, jadi dari Nur Sarlina sendiri tadi bermula dari tahun 2004. Jadi lebih kurang berapa tahun tu? Lebih kurang bebelasan tahun. Bebelasan tahun lah hanya kita ni ya. Jadi agak lama tu. Jadi dalam tempoh sepanjang berkarya sebagai seorang mereka fashion dalam bidang jahitan, mungkin ada menerima tempahan atau macam mana? Apakah mungkin selain daripada bahagian mereka fashion ini, mungkin ada profession lain yang ataupun perkhidmatan lain yang dilakukan? Okey, dari detik 2004 tu ada orang aku kan mau berbisnes macam mana, tapi itu datang
damit-damit saja macam jet manik, menerima tempahan itulah. So once sudah macam ada, I need to buat lagi macam more than that. So mengikuti lagi macam orang kursus-kursus asas jahitan lebih lanjut. So selain daripada tu kami sendiri ada membuat khidmat mengajar asas jahitan kepada anak-anak tempatan kita ni yang berminat dan orang mahukan berbisnes itu. So daripada itu kami ada membuat servis mengajar, membuka kelas persendirian, private class. Kalau orang malu sama ramai-ramai itu, you're welcome untuk kami. Orang kami boleh datang ke rumah Bistia untuk mengajar. And then juga workshop. Orang bengkel jahitan. Alhamdulillah masa ini daripada bengkel itu ada yang jual sukses lah. Alhamdulillah. Sambutan setakat ini macam mana daripada orang kita ni mengenai dengan bengkel ataupun kelas jahitan, kelas mengajar jahitan ini untuk persendirian? Macam mana sambutan setakat ini? Alhamdulillah, orang kalau ikut depends on orang lah. Kalau orang macam aku mau benar-benar belajar macam untuk berbisnes, untuk menjana income untuk diri sendiri. Alhamdulillah sambutan okey. So far okey. Kalau boleh tanyakan kepada Azimah sekarang mengenai dengan seperti dikongsikan tadi dengan Nursalina di antara perkhidmatan-perkhidmatan yang beliau sediakan. Kalau untuk diri Azimah sendiri, selain daripada menerima tempahan menjahit, mungkin ada lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang lain yang lakukan? Selain menerima tempahan, ada juga saya membuat segala bag, handbag, pouch, kitchen dan sebagainya lah. Macam itulah. Ya, jadi seperti yang dapat kita saksikan melalui kaca TV ini, mungkin dapat diterangkan daripada Dayang Nursalina sendiri. Okay. Seperti yang kita lihat, ini bengkel dan kelas yang kami telah kendalikan. Ini ada yang persendirian, ada yang ini community kelas untuk community yang kurang berkemampuan, ibu tunggal dan anak yatim. Ya, jadi kita percaya dalam dalam kita ni melakukan bidang profession ini, dalam sebagai profession ini, mesti ada cabaran-cabaran yang telah pun berlaku. Mesti apakah antara cabaran-cabaran yang dihadapi ni macam mana? Most importantly yang memanglah yang diketahui di negara kita ini saingan daripada warga asing. Memang itulah yang top itulah. Second one material, fabrik apa macam kekurangan di Brunei. So ada orang macam kami ini anak-anak tempatan have to keluar untuk mencari bahan-bahan seperti fabrik, barang-barang jahitan dan sebagainya. Kalau dapat disaksikan sekarang ni Mahira, saya percaya ini adalah di antara koleksi yang telah pun dihasilkan ni, barangkali mungkin boleh diterangkan. Silakan. Ini hasil-hasil jahitan yang dan tempahan daripada Designature dan juga Azimah Handcloth. Kami menerima tempahan baju wanita, dewasa dan lelaki juga. Ada juga daripada tempahan daripada kerajaan lah untuk acara terbesar di Brunei. Ini dari face mask lah dari untuk masa ini untuk COVID. Saya percaya kalau masa ni Mahira dan juga kepada kedua narasumber kita Nursalina dan juga Azimah, rasanya memang kalau kita lihat mana-mana saja di kedai-kedai menjahit dan sebagainya ada yang sudah menerima banyak tempahan dengan kedatangannya bulan Syawal nanti ya. Mungkin kalau boleh diceritakan bagaimana sambutan setakat ini dari segi penerimaan tempahan dan sebagainya, sambutan orang ramai untuk kedua-duanya. Sambutan alhamdulillah lah. So far ada juga yang menempah banyak, tapi yang sudah, tapi we have to limit lah. Sekarang dah siap, sekarang susah juga kan. Betul. So if customer happy, kami pun happy juga. Ya, betul sekali. Jadi yang penting kualiti lah ya. Kualiti fashion asal tersebut. siap.
happy tu je customer. Ya, Alhamdulillah kita kembali lagi bersiaran di Rampai Pagi. Dan tadi sebelum package program kami ada membawakan wawancara dengan dua orang narasumber yang berbincang telah pun bercerita mengenai perjalanan karier mereka berdua sebagai pereka fashion tempatan. Jadi Mahirah, secara eksklusifnya Mahirah dibawakan kepada semua penonton Rampai Pagi, khususnya Rampai Pagi pada hari ini 1 hari bulan Mac. Bukan hanya narasumber yang kami datangkan ke studio, tetapi koleksi baju-baju mereka, rekaan mereka juga ada dibawa bersama dengan mereka. Apa kata kita bawakan kali kepada penonton ni, Mahirah, silakan. Iya, sekali lagi bersama dengan Sarlina dan juga Azimah. Mungkin dapat diceritakan sedikit berkenaan dengan rekaan daripada koleksi-koleksi yang telah pun kita. Koleksi-koleksi kami ni orang depends on kemauan customer tu sendiri. Macam design mana apa yang diorang mau. And then kami bagi saya di Signature Company saya membuat kebanyakannya baju-baju klasik lah, macam orang baju kurung atau memang orang jangan tadi buang lah. Memang pasal andang atu yang khazanah tradisi kita. Yes, benar ngam. So daripada klasik itu boleh kita ni permodernkan lagi. So macam kita ni simpan manik ke pakai modernkan lagi lah, di design lagi dengan macam gaya-gaya macam-macam lah. Mungkin boleh diberikan contoh barangkali daripada koleksi-koleksi yang boleh dilihatkan kepada penonton Rampai Pagi hari ini. Okey, masa ni yang famous balik semula orang baju koleksi yang klasik lah. Orang macam orang fashion dulu berbalik semula. Seperti contoh macam this one mungkin boleh dikeluarkan boleh kali. dilihatkan kepada penonton. Macam ini daripada Azimah yang membuat baju yang orang Simple pulang tu. dan orang baju simple pulang tua dan dimodernkan dengan menyimpan barang macam ni lah, ada poket, ada manik, so macam itulah. So daripada yang ini fokuskan ke anulah, balik semula daripada dulu memang famous yang pakai lace. Betul. And then juga manik masa ni berbalik semula. And then katok. Berkatok apa-apalah masa ni macam itulah. Jadi ini sebenarnya bergantung juga kepada cita rasa daripada custom pelanggan sendiri. Jadi untuk membuat ni lesan ni mungkin mengambil berapa lama ni? Ni okey, sudah kalau yang membuat sudah mau baju macam ni yang makan banyak masa untuk yang menjadi manik lah. Manik. Jadi nanti akan dijahit dengan manik lagi. Ini dalam orang separuh jalan pulang sudah ni kita dalam proses untuk menjamkan. Siap sudah, tapi untuk menambah lagi manik kata. Walaupun masa ni separuh jalan, tapi akan sampai ke hujung jalannya. Jadi kalau boleh diceritakan pada penonton barangkali, saya tertarik apabila melihat transition atau perubahan dari segi cita rasa orang kita ni mengenai dengan fashion terkini. Kalau dapat diimbas kembali penceritaan daripada Dayang tadi, ada diberitahu kalau masa ni berbalik semula fashion cita rasa yang dulu balik semula tapi dimodernkan. Yang saya ingat Mahirah dan juga kedua narasumber kita ni, kalau kan raya ni kalau dulu-dulu lah macam 5-6 tahun yang lepas barangkali, kalau di rumah kalau kan beraya tu sebelum puasa sudah mengantar baju perlindungan dan akan mengantar baju untuk mengatoknya. Betul. Dikatok. Tapi masa ni mungkin kurang kali sudah permintaan katok baju ni. Jangan. Banyak Kisi-kisi masih. ya? Banyak permintaan tu. As I mention tadi, diorang yang baju lama tu balik semula. Balik So, lagi semula. orang even yang macam orang dulu famous pakaian macam pakaian lebuci tu balik lagi semula masa ni. Meriah baju orang masa ni. Lip-lip hari raya. Lip-lip hari raya memang sudah confirm. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat bukan sahaja baju kurung kalau kita melihat ada blouse barangkali. Ada. Jadi ini hasil rekaan daripada bis kita jual berapa? Ya, kami dua. Okay. So, macam blouse ni. Mungkin dapat ditunjukkan ni kepada penonton kita. Yang mana satu ni? Yang warna Ini biru? blouse yang biasa. Okay. Ini yang orang style batwing lah. Batwing. Okay. Banyak orang kelawar. Tapi So, kalau dipadankan dengan mana-mana sajalah, macam kain kah, seluar kan boleh pakai. Two in one boleh pakai. jadi mana yang susah sebenarnya membuat mungkin dari blouse kah ataupun Batwing batwing ataupun baju kurung macam mana? Kalau habis kita, kalau orang ada experience sudah tu sama ada asas sudah yang orang tu dia pelang payah. Tapi kalau orang baru kan mencuburi bidang ini memang takes time lah. Dan orang kalau jahitan itu 2-3 jam boleh siap, boleh
seminggu boleh siap bagi orang yang beginner lah. Macam saya cukup tertarik apabila dikongsikan cerita perjalanan karier. Kalau boleh macam mungkin ditanyakan pandangan kita lah. Mungkin dari segi apa yang akan datang, dari segi cita rasa orang kita ni. Saya merasakan untuk menjadi seorang perekat fashion, penting untuk kita mengetahui keadaan situasi bukan hanya dalam negara tapi luar negara juga, macam mana permintaan orang ramai, apa fashion terkini dan sebagainya, perkembangan terkini. Kalau untuk bis kita berdua, dari mana mendapat maklumat untuk mendapatkan idea, Anita yang akan datang tahun depannya macam mana ni, katok kemas ni dan sebagainya. Jadi macam mana? Okey, so masa ini kami memang ada orang sumber-sumber yang daripada negara jiran. Kami pun orang berkongsi pengalaman macam apa famous masa ni di sana. Diorang kongsikan. So kami bawa kemarilah macam-macam tu kan. Ya. Jadi kalau kita melihat selain daripada baju kurung, ada blouse ya, ada baju kanak-kanak. Ini baju kanak-kanak ni. Baju kanak-kanak, baju sialai. Mungkin boleh sialai. Okay, this one is Ini dinamakan macam jumper. Ini boleh didapat di luar ataupun di dalam juga boleh pakai. Two in one. Ya. Macam mana? Ya, ini dia. Jadi kalau kita lihat koleksinya Mahira dan juga Azimah, koleksi yang ada kebanyakannya untuk perempuan sahaja. Adakah menerima tempahan daripada kaum lelaki juga atau macam mana ni? Ada. Kami membuat kurta untuk lelaki. Ada kurta. Ada untuk anak-anak jual. Cara Melayu pun ada jual. Cara Melayu. InsyaAllah. Dari segi perubahan fashion terkini barangkali, kalau cara Melayu macam mana? Adakah terdapat permintaan-permintaan yang tertentu barangkali? Ada juga yang macam slim fit yang macam hot so-nya. Macam itulah. Okay. Nada yang merequest ni orang minta katok betul lah. Nada. Menangis sini. Mungkin ada. Tapi barangkali kemungkinan ada yang memakai kurta selain daripada yang kain plain, diorang menggunakan orang sama-sama dengan macam anak-anak apa tu baju bercorak. Ada yang bercorak. Kira satu set lah tu. Satu family. Ini sebenarnya satu keunikan yang dapat dilihat sebenarnya Mahira. Kalau hari raya ataupun upacara, mungkin upacara kekeluargaan. Jadi satu keluarga memakai baju satu suit satu kain yang satu, desain yang sama. Memang cukup unik sekali. Betul sekali. Apatah lagi tinggal 1 bulan saja lagi ni. Lebih kurang 2 bulan ya. Less than 2 months lah ya. Untuk kita melangkah ke bulan Syawal. Jadi mungkin apakah perancangan ni? Mungkin kita mulakan daripada Salina sendiri. Perancangan untuk di masa akan datang. Kami insya-Allah alhamdulillah lah besar. Kami sudah ada membuat beberapa bengkel sudah yang menyorang mengeluarkan orang dari hasil bengkel itu diorang sudah berhasil membuka kedai, membuat produk sendiri InsyaAllah berancangan nanti kan orang menyambung lagi bengkel-bengkel itu kan dibukakan ke 4 daerah. Selepas itu orang apa ni? Orang membuat lagi lah yang mana-mana yang tergendala sebelum COVID itu kan diteruskan lagi. Yang saya suka sebenarnya bukan hanya bis kita berdua menjana pendapatan daripada minat kita, tapi juga sama-sama mengongsikan pengetahuan yang ada, mendidik pada orang ramai juga, terutamanya pada golongan-golongan remaja dan sebagainya, untuk sama-sama tadi maju orang. Ilmu ni akan lebih bermanfaat lagi apabila tadi panjangkan ilmu kita ni, dan tiada lebih tiada yang lebih menggembirakan apabila melihat hasil itu bukan hanya daripada hasil kreativiti kita ni, tapi anak-anak yang tadi didik juga menghasilkan sesuatu. Betul sekali. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Dayang Nur Salina binti Sekawi dan juga Azimah binti Muhammad Amin ya. Terima kasih juga seorang pengurus untuk fashion ini. Jadi kita harapkan mudah-mudahan terus berjaya dalam bidang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.